3. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Hazwan Zulkifli daripada Pemedang, Seni Sukma Kencana. Alhamdulillah, bersama saya hari ini kita dapat colik dan kita dapat tangkap sekejap. Sebab apa? Kita nak mengenali dan siapa dia pengasas dan guru utama Seni Sukma Kencana. Mungkin tuan-tuan ada yang baru dengar dan tuan-tuan ada yang dah terlalu ataupun dah selalu dengan nama ni, cuma tak mengenali siapa dia punya pengasas, siapa dia punya tok guru orang kata. So hari ni alhamdulillah saya dapat terjah sedikit ke rumah guru utama untuk kita sama-sama mengenali. Jom ikut saya, kita kenali siapa dia guru dan pengasas Seni Sukma Kencana. Baiklah, okey, saya ada beberapa soalan yang nak diajukan dan mungkin kita akan dapat sama-sama kita mengenali dan menghayati dalam segmen ringkas di dalam channel ini untuk kita terus mengenali dan kenali apa itu Seni Sukma Kencana. Okey, Pak Ku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Pak Ku, saya datang hadir ni membawa ada satu hasrat, iaitu hasrat daripada pertubuhan untuk dan juga orang luar untuk kita kenali lebih dalam siapa dia Pak Ku, apa macam mana perspektif dan peribadi Pak Ku sehingga tertubuhnya dan dah ditubuhkan pun, adakah Pak Ku punya karakter ataupun personality itu tetap sama ataupun dah berubah lepas dah ada Pemedang ni. Dengan anak saya dengar pun, anak murid pun dah mula ramai kan. Okey. Alright Pak Ku. So kita mulakan untuk soalan pertama saya ni. Saya nak mulakan dengan sedikit penerangan tentang Pak Ku Nara. Okey. Beliau merupakan seorang pengasas dan juga guru utama dalam Seni Pedang Sukma Kencana dan juga Nara Martial Art Academy. Okey. Nanti kita akan kupas kita itu. Okey. Nama panel beliau adalah Tengku Nara Paduka yang merupakan nama panel, dan nama sebenar beliau adalah Haji Muhammad Hanif bin Haji Husaini Majidi. Okey, untuk itu saya nak clarify daripada Pak Ku. Betul tak nama ni dan juga nama-nama panel yang digunakan oleh Pak Ku sendiri? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menjawab pertanyaan saudara Azwan tadi, ya betul, saya Haji Muhammad Hanif dan dikenali dengan nama panel Tengku Nara Paduka. Okey, itu memang saya lah. Orang yang betul, orang yang depan saya ni lah. Betul lah. Tak berkawan lain tuan-tuan. Inilah orang dia. Okey, alhamdulillah. Jadi berkenaan dengan pengasas dan guru utama Seni Sukma Kencana tu, dan Pak Ku lah orang yang pioneer dia, starting dia untuk tubuhkan ni. Ya betul. Okey, saya merupakan pengasas Seni Sukma Kencana. Okay, Seni Sukma Kencana ni ialah seni pedang yang diwarisi daripada nenek moyang saya. Sebab zaman dulu seni pedang ni belum ada nama. Okey, jadi masa tu kita cuma panggil dia main pedang. Bermain pedang. Jadi zaman dulu memang tak ada nama. Zaman dulu pun tak ada NGO ataupun pertubuhan RS untuk daftar kan. RS pun tak ada lah. Ini kita cerita benda 300 tahun dulu kan. Okey. Jadi pada tahun 2015 lebih kurang macam tu, kita nak mewujudkan satu entiti, satu pertubuhan, satu perguruan yang menumpukan pada permainan pedang jenawi. Okey, jadi pada masa tu kita fikirlah nama apa nak pakai. Takkan nak kata main pedang, macam-macam pedang ada. Jadi masa tu terilhamlah nama Seni Sukma Kencana. Dan pada tahun 2021 7 Disember, nama Seni Sukma Kencana ni telah disahkan, diluluskan pendaftarannya oleh ROS. Jadi kiranya dah rasmi lah sekarang ni. Dan yang tercatat kat situ pun selaku Presiden dan Guru Utama adalah Pak Ku lah. Ya betul. Okey, so kita dah maklumkan dengan itu. Cuma alang-alang Pak Ku dah sebut tadi pada tahun 2015. Okey, jadi pada tahun berapa saya nak tanya Pak Ku? Pak Ku mula terlibat dengan pedang, orang kata apa, start umur darjah berapa ke kan, kita dah start dan siapa yang kenalkan dengan pedang kan. Dan waktu tu mungkin Pak Ku boleh ceritakan sikitlah sejarah perjalanan Pak Ku. Adakah Pak Ku memang maintain main pedang saja ataupun ada sini-sini silat lain yang Pak Ku ceburi
Untuk orang kata untuk guru ni biasa dia ada beberapa banyak level ataupun seni pertahanan diri yang dia ada kan. Sebelum dia adanya spesialis iaitu pemedang. Okey, silakan Pak. Saya diperkenalkan dengan pedang daripada usia yang awal lah, lebih kurang 10 tahun macam tu. Tapi masa tu arwah ayah ni dia tak bagi pedang betul. Dia buat pedang buluh. Daripada buluh. Zaman saya plastik tu. Ini kalau nak kira 10 tahun kita dalam 30 tahun dulu dah kan, tahun 80-an. Jadi dia buat pedang buluh. Masa tu lah baru kenal, mula mengenali pedang. Dan pedang besi yang pertama yang saya dapat pada tahun, tak silap saya 92. Itu memang pedang jenawi lah. Oh, yang tu first pedang jenawi Pak First Aku lah. jenawi. Tahun 92. Ada simpan lagi Pak Aku? Yang tu sekarang ni dah tak ada. Dah tak ada. Itulah saya galat sikit yang tu kan. Kalau ada tu insyaAllah lah kan. Pedang tu dah gambar dia ada. Gambar dia masih ada. Pedang ni dah tak ada dengan saya sekarang ni. Yang tu pedang tempahan khas ataupun Pak Aku just pergi tengok dan beli? Yang tu dibeli. Waktu tu arwah ayah Pak Aku masih hidup lagi lah. Dia mesti dia tengok dulu apa semua kan. Okey. Dia pedang jenawi ni, yang tu masa tu pedang tu dibeli di Kuala Kangsar. Dan penjual tu sendiri pun kata pedang ni pedang jenawi. Jadi penjual tu dia beritahu, dia kata setengah orang panggil samurai Melayu. Sebab bentuk dia macam samurai kan. Samurai betul. Jadi tapi dia kata sebenarnya ni pedang jenawi. Jadi tally lah dengan apa yang saya dah difahamkan sebelum tu. Jadi maknanya jenawi ni memang pedang Melayu. Memang pedang Melayu. Itu waktu pertama yang Pak Ku memiliki. Waktu tu Pak Ku hanya belajar pedang saja ataupun dah mula bergiat dalam seni silat ataupun seni pertahanan diri yang lain? Okey, masa tu pedang saja. Pedang saja Dan saya dah mula memanah masa tu. Masa tu pakai recurve lah. Okey. Waktu tu Pak Ku dah mula nak start dia kasih pedang sendiri ikut Pak Ku punya selera. Masa tu dah mula kira, tapi main-main lah, cara budak-budak lah kata orang kan. Jadi kami masa tu dekat asrama. Jadi pada masa tu saya mendapat asas Sembang Bercanda ni ataupun seni pedang ni sebelum dikenali sebagai Sembang Bercanda ni. Saya dapat dia punya asas, dia basic dia serangan macam mana, sambutan macam mana. Lepas tu daripada tu yang kita main pedang lah masa tu. Kemudian pada tahun 94 saya diperkenalkan dengan seni silat cekak Malaysia. 94. Waktu tu umur Pak Ku? Waktu tu saya baru dapat SPM dalam 18 tahun. Okey, jadi masa dengan silat cekak tu saya masih berpedang. Cumanya saya kurang sikit lah sebab kita belajar benda baru silat cekak. Jadi apa yang seronok yang baru lah. Lagipun orang kata bila kita belajar benda yang baru ni, yang lama ni kita kena tak reti. Betul. Kita tak boleh nak bawa yang lama ni masuk ke yang baru kan. Jadi benda tu akan jadi yang kata tak beradab lah. Betul. Adab berguru ni kita kena letak reti dulu yang lama. Jadi yang baru tu kita belajar betul-betul. Dan saya alhamdulillah saya teruskan dengan silat cekak sampai lulus ujian sedia dengan kepujian masa tu tahun 99, sehinggalah tahun 2001 di mana saya telah membuka kelas silat cekak di MRSM Jeli masa tu. Masa di MRSM tu memang secara rasmi ni sebab dalam mesyuarat dulu masa tu MRSM Jeli ni baru ditubuhkan. Okey, so maknanya saya dengan silat cekak ni lama. Tapi dalam masa tu juga walaupun kita belajar silat cekak, tapi dalam masa kita buat demo, senjata pilihan saya memang pedang lah. Sebab silat cekak ni pun satu badan ataupun pertubuhan yang berdaftar dan berorganisasi. Jadi bila tertubuhnya di MRSM Jeli dan gurunya pun dah ada, semua dah ada rekod. Semua dah rekod dan benda tu semua dah ada rekod dalam KHQ. Ya, betul. Jadi
dah tertera lah. Kalau kita buka balik tahun tu siapa guru dia, siapa yang mengajar dia, dah tahu lah nama Pak Ku lah kat situ kan. Itulah sumbangan Pak Ku dekat Emirate Angeline untuk mewakili nak cakap, saya rasa. Sempat lah situ kan. Okey, berbalik-balik Pak Ku, sebab Pak Ku dah cerita dah start pemedang daripada kecil, kemudian masuk ke cekak berapa lama Pak Ku? Cekak daripada 94 sampai almarhum meninggal lah 2012. Sehinggalah bila saya decide untuk betul-betul tumpu balik pada seni pedang ni lah. Jadi dalam cekak pun macam saya cakap tadi, kita nak buat satu-satu tu, kita tumpu satu benda. Betul. Dengan cekak tu boleh cekak, saya nak buat yang lain. Jadi cekak ni saya kena letak tepi lah. Saya tak boleh bawa dua-dua, nanti orang kata bercelaru. Betul. Kan? Jadi saya simpan dulu, saya tumpukan pada Subang Jana. Tapi di antara tu ada juga beberapa seni bela diri lain yang saya belajar secara tak formal lah. Yang formal cekak, yang tak formal saya pernah belajar Iaido, Kenjutsu, Taekwondo, Karate pun ada sikit. Kita sikit sana sikit sini lah kan, untuk kita memahami. Pernah juga ditunjukkan permainan sending, gayung batani. Kiranya basically yang basic besar-besar ni saya dah dapat tahu sikit-sikit lah. Walaupun saya tak rasmi, tak formal. Sampai 2015 tu saya decide untuk meneruskan atau menyambung balik semua di sana tadi dengan merangka semula ataupun merangka silibus untuk mengajar dengan cara yang teratur lah. Sebab selama ni yang saya dapat pun, masa saya dapat tu pun saya tak formal. Ini cara ataupun dua cara dia bukan ada silibus. Apa yang terlintas kat kepala dia, itu lah dia bagi. Kemudian Pak Ku, saya nak tanya sedikit, macam mana Pak Ku boleh tergerak untuk fokus balik kepada seni semak kencana? Adakah sebab dia adalah warisan daripada keluarga, mungkin ada sepupu Pak Ku ataupun sepupu-sepupu lah, adik-beradik yang lain ke kan, yang belajar yang sama ke, and then sama-sama build up balik ke, yang membuatkan Pak Ku tergerak untuk, ataupun Pak Ku hanya Lone Ranger dalam keluarga Pak Ku dan Pak Ku sendiri yang hidupkan? Dia sebenarnya yang kedua, saya Lone Ranger. Itu yang apa, lain sikit. Tapi nak kata lain tu, bila saya tanya dengan guru-guru tua, yang mana yang jadi hadam atau anak angkat pada tok guru dia kata masa tu dia tak belajar dengan orang lain, dia dengan guru tu je. Jadi maknanya benda ni sebenarnya bukan satu benda yang pelik. Tak, dia satu benda yang biasa cara dulu. Jadi maknanya saya tak ada rakan seperguruan lah, senang kata kan. Saya tak ada. Buat saya dengan arwah. Dia warisan keluarga, tapi dalam keluarga pun tak semua yang dapat. Tak semua dapat. Macam arwah ayah Pak Ku, adik-beradik dia adik-beradik dia ada yang nak tapi tak dapat. Macam tu. Macam unyang, macam tak bagilah kan. Dia tahulah, dia tengok macam mana perwatakan, mungkin dia tahu orang ni tak boleh, tak sesuai. Dia suruh belajar benda lain lah. Dia sebab yang lain tu, dia daripada yang pertama yang sampai ke tanah Melayu, saya kata 300 tahun dulu. Sebab dia ni daripada Turki asal dulu. So daripada Turki ni, nama dia kita panggil almarhum Effendi lah. Effendi ni gelaran sebenarnya. Gelaran kalau di Turki tu maknanya seorang yang ahli agama. Tapi dia ni berketurunan bangsawan. Macam sini macam Tok Guru lah. Effendi datang ke Sumatera. Masa tu kalau kita tengok 300 tahun dulu, sama ada di penghujung kerajaan Samudra Pasai ataupun di awal penubuhan kerajaan Aceh. Dia transition tu, dekat-dekat situ lah lebih kurang time dia. Jadi dia sampai ke Aceh, tempat tu Aceh lah. Sampai ke Aceh, dia berkahwin dengan wanita Aceh. Anak cucu cicit dia daripada Aceh berpindah rendah turun ke daerah Minang. Minang ni sampai satu kampung atau kat daerah daripada Talu. Daripada situ generasi dia yang keempat
beliau Syekh Abdul Latif Al-Khalidi. Syekh Abdul Latif ni seorang ulama yang mengamalkan tarekat Naqsyabandi. Tapi pedang ni bukan Naqsyabandi yang tu kena clear. Pedang is pedang. Okey. Naqsyabandi tu amalan dia, tak ada kena mengena. So dua benda yang berbeza Ya, dua benda yang berbeza, tak ada kena mengena dengan seni semacam ni. Okey, alright. Cuma dia punya salah seorang pembawa dia tu adalah pengamal Naqsyabandi. Alright. Jadi pada tahun 1880 Syekh Abdul Latif tadi ni dengan anak dia Haji Muhammad Saleh berhijrah ke tanah Melayu. 1880. Dua orang ni hijrah ke tanah Melayu dan merantau ke seluruh tanah Melayu lah sambil mengajar agama lah. Syekh Latif saya tak tahu sangat, kami tak tahu sangat dia punya cerita dia, ke mana dia pergi apa semua, tapi yang kami tahu dia dimakamkan di Ulu Yam, kalau tak silap. Makam dia kat mana pun kita tak tahu, sebab orang kampung kata ada yang letak colok apa semua, jadi dia bongkar makam sorok kan. Jadi yang tu Syekh Latif. Tapi yang Haji Saleh tadi ni dia daripada mereka ni berhijrah dan turun di Piandang. Piandang ni dekat dengan sekarang ni Terengganu lah. Belah Perak. Bukan Tanjung Piandang yang paling utara. Piandang. Okay, daripada Piandang baru dia ke Parit Kunta. Okay, daripada Parit Kunta tu masa ni anak beranak ni dia berpisah lah. Jadi yang ayahnya buat kerja dia, yang anak dia pun dipanggil ke Rembau, dijemput kerabat Rembau untuk mengajar di Rembau. Jadi Tok Guru Agama kat sana, orang apa ni, kerabat Rembau buatkan surau apa semua. Surau tu pun saya dengar kata baru-baru ni dah terpaksa dirobohkan dan terlalu hijau. Jadi daripada Rembau pada mengajar di sana, Johor pula panggil. Masa Johor tu dia berulang ke istana lah, mengajar di istana, dan akhirnya dia meninggal dan disemajikan di Indau. Itu Haji Saleh. Jadi Haji Saleh ni moyang saya. Dia kata Syekh Latif tu ayah kepada moyang. Haji Saleh ni moyang, Syekh Latif saya ayah saya. Jadi yang kita tahu line yang ni bawa sistem ni. Kau ada share tak salah silah ni dekat dalam mana website? Ada. Pemedang sendiri ke dalam, yang boleh penonton nak tengok? Dalam website Pemedang ada. Saya highlight yang saya punya line lah. Yang punya line. Okay, ada. Kemudian dalam Facebook, pada social media ada. Dan juga pernah diterbitkan dalam Dewan Budaya pun ada. Itu sebagai kita punya rekod lah. Jadi website sikit kita bagus untuk promote. Website kita www.senisukmakencana.org. Kita pakai ORG bukan com kita pakai ORG sebab kita satu pertubuhan. Okay. Dekat situ ada semua lah yang kalau orang nak kata-kata semua maklumat dekat situ. Tapi website kita ni dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris. Adakah kita ada Pakku ada anak murid yang luar bahasa ataupun? Setakat ni memang ada beberapa orang yang daripada Europe, daripada US yang belajar secara online. Alright. Memang ada, dan kita memang ada hasrat untuk kembangkan ke luar negara. Pakku tak kisah tentang ada orang kata ini hanya untuk orang Melayu saja, ataupun tak boleh bagi kat luar ni kan, kena kita saja. Ada setengah tipikal perguruan yang macam tu. Yang tu kita sedia maklum lah. Pada saya tak, sebab kita sering kata ilmu Allah ni luas. Namanya pun ilmu Allah kan? Dan tak ada apa yang kita bertakut sebenarnya, sebab kita bawa satu benda yang baik. Jadi dengan harapan didikan daripada apa yang kita bawa tu, kita dapat bagi kesedaran ataupun satu pemahaman kepada bangsa asing apa dia orang Melayu sebenarnya, apa dia Islam sebenarnya. Jadi tak adalah jadi salah faham. Dan ini kita nak sorok semua benda, itu tak boleh, ini tak boleh. Jadi itu yang menimbulkan ketegangan tu sebenarnya. Saya pun dapat maklumat yang Pakku sering dijemput oleh negara ataupun orang di negara luar untuk memberi talk tentang seni kita,
keris dan sebagainya. Dan juga saya juga dimaklumkan yang Pak Ku dah menang beberapa pertandingan di antarabangsa. Ya Pak Ku, boleh ceritakan sikit Pak Ku? Okey, tahun lepas saya dijemput untuk satu event online oleh National Palace Museum di Taiwan. Okay. Jadi mereka minta saya menjelaskan mengenai keris Melayu. Okay. Sebab dia ada orang yang belajar di Indonesia, jadi dia boleh menjelaskan pasal keris Jawa dan sebagainya. Tapi keris Melayu tak ada. Sebab kita kena jelas keris Melayu ni macam mana, keris Jawa atau Indonesia ni macam mana. Dia dua keris yang berbeza kan. Jadi itu satu. Kemudian yang kata pertandingan tadi ni, saya masuk tu pun kalau nak ikutkan saja nak support rakan-rakan kita di Belanda lah masa tu. Tak sangka pula boleh menang. Masa tu dia panggil Dutch Open. Kategori bersenjata, tangan kosong. Kategori bersenjata, Putra 1 dia panggil. Dia orang tua lah. Okay, so pada masa tu kita hantar 2 wakil, saya dan Pendekar Jerogan. Alhamdulillah saya dapat emas, dia dapat perak. dalam pertandingan tu dia mesti melibatkan semua di dunia ni ataupun dia antarabangsa. Antarabangsa. Tempat pertama dan kedua dirangkul oleh Seri Semar Kencana sendiri. Ya, betul. Wah, satu kebanggaan je saudara.